Halo, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan masuk topik yang baru iaitu topik 5, obligasi memberikan perkhidmatan. Sebelum kita mulakan topik ni, saya nak kita refresh balik. Kita pernah sebut mengenai professional obligation dalam kelas sebelum ni kalau kamu ingat. Professional obligation ataupun obligasi perkhidmatan merujuk kepada uh, kewajipan kamu dalam melaksanakan tugas kamu dan memberikan perkhidmatan kamu berdasarkan kemahiran yang kamu ada. So, hari ini kita akan masuk dalam topik ni dengan lebih mendalam. Semula firstly kita tengok dulu apa objektif modul. Objektif modul yang pertama adalah satu, kita akan belajar mengenai kesamaan peluang. Kita akan belajar mengenai faktor ekonomi dan kita akan belajar mengenai melayan klien tanpa etika. Okay, kita masuk bahagian yang pertama. So, pengenalan. Dalam pengenalan kita akan bincangkan mengenai kewajipan seorang profesional tu. Jadi kita pernah belajar sebelum ni, seorang profesional wajib memberikan perkhidmatan yang sama kepada semua pihak tanpa mengira agama, warna kulit, jantina, fahaman politik atau status sosioekonomi. So, kalau kamu contohnya seorang electrician ataupun seorang jurutera, kamu tak boleh bagi perkhidmatan kamu hanyalah kepada orang agama Islam je contohnya, atau kamu nak orang kulit putih je, atau kamu nak klien kamu semua lelaki je. Okey, so ini adalah yang kita bincangkan hari ini adalah kamu mesti beri perkhidmatan yang sama pada semua pihak. Jadi tak kisahlah orang tu kaya atau miskin, dia berbeza parti politik daripada kamu ke, kamu mesti bagi perkhidmatan yang sama. Okey, dia juga cakap seorang profesional perlu pegang prinsip etika profesional. Macam kita belajar dalam kelas-kelas sebelum ni. Nanti kalau kamu lupa, kamu boleh refresh balik. Prinsip etika profesional dalam menjalankan tugas. So maksudnya kamu kena bertanggungjawab, kamu mesti jujur dan sebagainya. Dua faktor yang perlu diambil kira dalam obligasi memberikan perkhidmatan ada dua. Satu adalah kesamaan peluang dan dua adalah faktor ekonomi. Kita akan tengok dulu kesamaan peluang. Okey, kesamaan peluang. Saya tunjuk definisi dulu. Kesamaan peluang ni merujuk kepada semua orang. Tak kira bangsa, agama, sosioekonomi dia layak terima layanan atau faedah atau servis yang sama rata dengan daripada kamu atau daripada golongan profesional. So semua orang ada peluang yang sama untuk dapat produk, dapat faedah yang sama. So first kita tengok dia kata dekat sini, profesional seharusnya memberikan perkhidmatan kepada semua orang dengan adil dan saksama. Kita mesti bagi dengan rela hati tanpa difaksa. Kamu tak perlu kena ada campur tangan pihak kerajaan atau sebarang badan-badan untuk memaksa kamu untuk memberi perkhidmatan kamu kepada sesuatu golongan. Ini adalah penting supaya kita dapat merapatkan jurang antara masyarakat dan juga golongan profesional. Jadi masyarakat takkan ada yang rasa macam, oh golongan profesional ni mentang-mentanglah dia orang pandai ke, dia orang kaya, dia orang tak nak bantu orang. So bila kamu ada kesamaan peluang ni, jurang antara masyarakat dan juga golongan profesional ni akan lebih rapat. Okey. Sebagai contoh, doktor kita mesti beri rawatan kepada masyarakat dengan adil dan tanpa mengira sosioekonomi masyarakat. So kita pernah bincang dalam kelas sebelum ni kan. Doktor dia ada ambil Hippocrates Oath atau dia dah ambil ikrar dah dia akan memberi khidmat dia kepada sesiapa sahaja yang memerlukan khidmat dia. Jadi tak kisahlah sama ada orang tu kaya atau miskin, lelaki atau perempuan, berbeza bukan warga negara Malaysia ke, dia mesti memberi khidmat dia. Ini adalah kerana secara tidak langsung kita percaya kerajaan dan juga rakyat iaitu masyarakat sendiri yang membantu golongan profesional ni mendapatkan pendidikan mereka. Iaitu melalui contohnya satu, beasiswa yang contoh JPA ke yang kerajaan bagi. Ada juga pinjaman pendidikan, contohnya PTPTN. Dan juga infrastruktur, kemudahan infrastruktur, contohnya sekolah, perpustakaan. Ini adalah semua perkara-perkara yang
wujud atau dibina berdasarkan duit yang dibayar oleh rakyat melalui cukai. Okey, sebab itulah, kita percaya, golongan profesional ni sebenarnya, berhutang kepada rakyat. Kerana apa yang diorang capai datang daripada rakyat itu sendiri. Okey. Dari segi undang-undang pula, golongan profesional ada keistimewaan dalam memonopoli perkhidmatannya. Kenapa? Sebab tak semua orang ada kepakaran yang dia ada. Tak semua, sorry. Okey, contohnya kalau, seorang doktor, dia ada kepakaran, dia ada kelulusan, ada sijil untuk menjadi seorang doktor, untuk menjadi pakar perubatan. Tapi tak semua orang ada. Jadi bila contoh kamu ada dalam satu kawasan tu, kamu yang ada sijil, kamu akan memonopoli perkhidmatan sebagai seorang doktor dalam bahagian perubatan. Orang lain tak boleh ambil, perkhidmatan kamu tanpa ada kelulusan. Dan individu yang tidak mempunyai kepakaran, maksudnya kamu tak ada kelulusan, tapi nak juga tawarkan perkhidmatan profesional ni, boleh dikenakan tindakan undang-undang. Kenapa? Sebab golongan profesional yang kita belajar sebelum ni, kamu mesti ada sijil dan kelulusan untuk menjadi orang yang mempraktik perkhidmatan tu. Jadi contohnya kalau macam tadi kita cakap doktor kan, kalau ada doktor tu dia ada sijil, tiba-tiba kamu tak ada sijil, kamu nak jadi pakar perubatan juga, tak boleh. Kamu akan ada tindakan undang-undang. Dan last sekali dia kata, hanya profesional sahaja yang boleh menjadi pengamal profesional. Kerana kamu mesti ada lesen yang diiktiraf untuk mempraktikkan kamu punya perkhidmatan tu. So contohnya jurutera mesti ada lesen untuk membina bangunan mengikut piawaian. So berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan di sesuatu negara. So sama juga kalau contoh kamu jadi uh, contohnya kamu jadi perekam fashion. Kalau kamu tak ada sebarang pengalaman, kamu tak ada sebarang pengetahuan sebelum ni, bolehkah kamu jadi? Tak boleh kan? So kamu tak boleh secara tiba-tiba kamu nak jadi sesuatu tu. So maksudnya kamu kena ada lesen, kamu kena ada pengetahuan, pengalaman dalam satu bidang tersebut. Okey. Jadi kita refresh balik, kesamaan peluang bermaksud semua orang layak terima layanan dan juga faedah yang sama rata daripada golongan profesional tu. Okey, sekarang kita masuk yang faktor yang kedua, iaitu faktor ekonomi. Okay, faktor ekonomi ni ada 3 isu yang kita akan bincangkan. So, isu yang pertama adalah monopoli. Isu kedua, bayaran perkhidmatan, dan isu yang ketiga, publicity. Okay, first kita tengok bahagian monopoli. Monopoli ni kita describekan sebagai satu amalan di mana sesuatu golongan profesional tu dia menahan atau dia membekukan barang atau perkhidmatan yang ada sehinggalah satu keadaan di mana keperluan untuk bahan tu meningkat. So contohnya macam kalau kamu ada kedai runcit contoh. Okey. Lepas tu waktu tu macam contoh sekarang waktu pandemik kan. So kamu tahu semua orang perlukan bahan dapur. So kamu ada bahan dapur, kamu simpan. Kamu simpan sampailah keperluan untuk bahan dapur tu meningkat secara mendadak. Dan bila waktu tu kamu keluarkan bahan yang kamu ada, yang kamu dah simpan tu, dan kamu bagi pada harga yang tinggi. Ini adalah monopoli. Okey. So bila harga atau perkhidmatan tu melambung tinggi, lepas tu baru kamu pasarkan barang atau perkhidmatan tu. So kamu memaksa rakyat atau masyarakat untuk bayar harga yang tinggi ni untuk mendapatkan barang dan perkhidmatan. So aktiviti monopoli ni dia merosakkan hubungan sesama manusia. Kenapa? So contohnya golongan yang miskin. Dia perlukan minyak masak. Tapi kamu simpan minyak masak tu dan kamu menyebabkan harga minyak masak melambung tinggi dan dia tak mampu. Okey, bila dia tak mampu, kamu dah menyusahkan golongan miskin ni. Dan pada masa yang sama kamu akan menyebabkan golongan miskin ni marah kepada kamu. So itu adalah contoh kenapa dia akan merosakkan hubungan sesama manusia. Bukan itu sahaja, dia juga akan mempengaruhi ekonomi negara. Contohnya bila kita ada inflasi. Apabila harga sesuatu barang, barang-barang yang selalunya adalah barang yang keperluan harian, tiba-tiba melonjak naik.
kerana aktiviti monopoli ni, sebab ada pihak yang menyimpan atau menyahan barang-barang tersebut. Okey. Yang kedua adalah bayaran perkhidmatan. Bayaran yang menjadi amalan kepada para perunding apabila mereka selesai melaksanakan tugas atau selesai mencipta hasil kerja yang diingini oleh klien. Okey, ini adalah definisi bayaran perkhidmatan. So, maksudnya lepas kamu dah bagi satu perkhidmatan kamu, orang akan bayar. Okey, di sini dikata berlaku persaingan harga yang ditawar oleh golongan perunding untuk menarik klien dalam menggunakan perkhidmatan mereka. Sebagai golongan profesional, kamu mesti letakkan harga kamu kan, apa harga untuk perkhidmatan kamu. Tapi akan berlaku persaingan ataupun pelonjakan harga apabila akan ada orang yang meletak harga yang tinggi dan kamu pun nak naikkan harga kamu. So, bila ini berlaku, kamu akan membebankan masyarakat. So, yang ketiga, kita tengok bahagian publicity. Publicity atau kita selalunya akan merujuk kepada iklan. Secara amnya, perkhidmatan yang kita tawarkan tak boleh dihebahkan. So, contohnya perkhidmatan apa yang tak boleh dihebahkan? So, contohnya doktor. Doktor tak boleh iklankan kemahiran dia. Dalam TV ke, dalam radio ke, dia tak boleh iklankan untuk orang datang jumpa dia. Yang kedua, peguam. Peguam pun dia tak boleh iklankan dia punya firma guaman dia kepada orang. So, kalau kamu perlu, kamu kena cari sendiri. Kamu tak boleh, bagi peguam dia tak boleh iklankan dalam TV. So, ini adalah contoh-contoh perkhidmatan yang tak boleh dihebahkan. Lebih-lebih lagi kalau tujuannya adalah cuma untuk mencari keuntungan. So, selalunya publicity itulah tujuannya kan. Kita nak buat untuk mencari keuntungan supaya lebih ramai orang tahu kan. So, ini adalah kerana iklan selalunya akan menggunakan imej yang cantik, akan guna kata-kata yang indah. So, ini akan mengelirukan kamu punya klien. So, sama ada benda tu betul atau tidak, kita tak pasti kan. So, kerana ini adalah sekadar kerana dia ada iklan. So, yang ketiga pula, kita akan menyentuh mengenai kerahsiaan pelanggan. Selalunya dalam publicity, kita akan ada, kebanyakan syarikat akan buat ini kan, testimoni. Dia akan ambil sama ada dari segi ayat daripada pelanggan ataupun dia akan ambil gambar terus. Kalau contoh kamu tengok produk kecantikan, dia orang akan ambil gambar sebelum dan selepas produk untuk kuruskan badan, dia akan ambil gambar pelanggan dia orang kan, dan dia orang akan publicitykan gambar-gambar tu. So, itu adalah adalah salah satu faktor yang tidak baik lah, kerana ini kamu tidak menjaga kerahsiaan pelanggan kamu. Tujuan syarikat buat begini adalah untuk menaikkan nama syarikat itu sendiri dan juga untuk menarik lebih ramai pelanggan. So, bila kamu jadi seorang golongan profesional, nanti kamu boleh fikirkanlah 3 faktor ini dalam kamu memberi kamu punya layanan kepada masyarakat. Okay, contohnya, di US, UK dan Australia ada undang-undang etika tentang periklanan golongan profesional. So, contoh macam saya cakap tadi lah, doktor, peguam, jurutera, semua ni kamu tak boleh ada iklan. Ada yang menentang lah, contohnya ada pihak yang menentang undang-undang ini yang tidak membenarkan golongan profesional membuat iklan. So, tapi ini adalah kerana ada publicity yang akan mengelirukan pelanggan atau memberi maklumat yang tidak betul atau yang diragu-ragukan. So, contohnya mungkin dalam bidang kedoktoran ada doktor yang nak buat iklan, yang nak jamin pembedahan yang dia buat ni selamat. Tapi ini tak ada 100% jaminan. So, disebabkan itu, benda ni tak boleh diiklankan. So, contoh juga ada yang tidak realistik pula. Contohnya ada orang yang nak buat iklan mengenai ubat penawar HIV dan SARS ke, atau COVID ke. Sekarang pun ramai juga kan company yang kata dia boleh buat vaksin untuk COVID, sedangkan kamu tak pasti betul atau tidak. Okay, so disebabkan ini, iklan-iklan untuk benda-benda yang melibatkan golongan profesional ini adalah tidak dibenarkan. Okay, last sekali kita masuk bahagian melayan klien tanpa etika. So, tadi kita dah bincangkan mengenai golongan profesional melayan klien. Jadi, sekarang kita akan tengok pula klien yang tak beretika. Macam mana kita nak layan? So, sebagai kerjaya sebagai profesional, kadang-kadang kamu akan berhadapan dengan pelanggan yang
bersikap tidak beretika. So, apa yang bersikap tidak beretika ni contohnya ada yang remeh, so contoh ada yang kurang ajar. Tapi ada juga yang serius, so contohnya yang dia nak kamu menipu atau kamu memberi maklumat yang palsu. So, ini adalah tindakan yang tidak beretika. Contohnya, seorang accountant diminta untuk memanipulasikan akaun sama ada untung atau rugi. Ini adalah untuk menyelamatkan diri dia bila diaudit. So, ini adalah salah satu contoh klien yang tak beretika. Ada juga jurutera yang diminta untuk membina bangunan tanpa mengikut spesifikasi yang diinginkan. Ini adalah selalunya untuk sebab contoh pemaju tu nak pembangunan tu dibina dengan segera dan murah. So, selalunya akan menyebabkan tidak selamat. Yang ini akan mempengaruhi masyarakat juga yang akan menggunakan bangunan itu nanti. So, golongan profesional yang kita cakap kat sini juga adalah manusia biasa yang boleh membuat keputusan untuk menerima atau menolak untuk memberikan perkhidmatan kepada klien yang tidak beretika. So, contohnya kamu seorang peguam dan kamu diminta untuk membela seseorang yang kamu tahu memang melaksanakan satu jenayah. Jadi kamu sebagai peguam, kamu ada hak untuk menolak klien tersebut. Tapi contohnya pula, kalau kamu sebagai seorang doktor, kan doktor dia dah ambil ikrar dia akan memberi perkhidmatan kepada sesiapa sahaja yang memerlukan kan. Tapi macam mana kalau doktor tu diminta untuk membuat sesuatu yang berunsur jenayah? Contohnya adalah kamu mengeluarkan organ untuk dijual. So, bila dalam keadaan macam ni, kedua-dua golongan profesional ni boleh menolak untuk memberikan perkhidmatan kepada klien tersebut. Okey. Jadi sekarang kita refresh balik semula. So first kita dah belajar mengenai kesamaan peluang iaitu hak masyarakat untuk menerima faedah dan perkhidmatan yang sama. Yang kedua kita bincang mengenai faktor ekonomi. Yang faktor ekonomi kita tengok tadi ada bahagian monopoli, ada bayaran perkhidmatan dan juga publicity. So, ini adalah tanggungjawab kamu, obligasi kamu ketika memberikan perkhidmatan. Dan yang ketiga juga adalah kita berbincangkan mengenai melayan klien tanpa etika. So, sebagai seorang profesional, saya dah cakap tadi, kamu ada obligasi, ada tanggungjawab untuk memberikan perkhidmatan kamu. Dan ini adalah faktor-faktor yang kamu mesti ambil kira bila kamu memberikan perkhidmatan kamu kepada masyarakat. Okey, so last sekali kita tengok kesimpulannya. Kesimpulannya adalah seorang profesional bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan masyarakat. So, tak kisahlah sama ada kamu doktor, kamu adalah seorang ahli matematik ke, kamu pereka fashion contohnya, kamu wartawan. So, ini semua adalah golongan profesional dan kamu bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan masyarakat. Jika golongan ini memberikan perkhidmatan yang tidak beretika, dia akan dianggap bersubahat dan melanggar prinsip etika. Andai kata kamu bersubahat dengan klien yang tak beretika lah. Okey, mereka juga perlu memberikan perkhidmatan sama rata kepada masyarakat tanpa mengira kaum, agama dan status sosioekonomi macam kita bincangkan. Okey. Sampai sini sahaja kita punya kelas hari ini. Kalau kamu ada sebarang soalan, kamu boleh tanya. Kalau nanti saya akan upload latihan dalam grup kita. Sampai di sini sahaja kelas kita hari ini. Kalau ada apa-apa, kamu boleh tanya saya ya. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih.